Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas seperti biasa, tolong maklumkan kepada saya ya, sebab saya buat dalam bilik, so saya takut audio dia tak jelas. Ya, so saya minta lah anda beri rating lah, boleh dengar tak boleh dengar, dari antara 1 hingga 10, berapa jelas ke tidak ya. Dan share ramai-ramai. Shadow ban ni, golongan takut ni dia menggunakan shadow ban sebagai senjata untuk cuba senyapkan anda, dan juga sertai Telegram saya, iaitu Regi Jesse Ritaudin. Okay, so Zawawi Hamzah jelas ya, maknanya level ni jelas ya, tak ada masalah ya. Okay, terima kasih. Dan sertai Telegram saya, share juga Telegram saya ramai-ramai, sebab Telegram ni antara saluran yang sukar untuk mereka ganggu ya. Tapi pengguna Telegram kena hati-hati ya. Dapat mesej kadang-kadang yang pelik, oh saya hilang nombor saya, jadi saya minta anda screen capture, merapu semua ni, jangan layan. Orang share link yang tak berkenaan, jangan layan ya. Okey, terima kasih Wan Ikram, Wan Ahmad ya. Okey, saya mulakan. So tajuk kita adalah ada banyak cara ya kita boleh ubah pentadbiran dalam masa terdekat. Now, anda perhati ya, saya tak kata banyak cara kita boleh tumbangkan kerajaan atau kerajaan boleh tumbang dalam masa terdekat. Saya beritahu ada banyak cara untuk ubah pentadbiran dalam masa terdekat. So, petang tadi saya ada buat live. Saya harap anda ada tonton lah. Di situ saya beritahu Anwar dengan Rafizi jangan terlalu confident, jangan terlalu yakin ya. Dan saya juga telah menjelaskan kepelikan ya dalam kenyataan Anwar berhubung dengan lawatan Abang Jo ke kononnya Abang Jo telah datang berjumpa dengan Anwar. Semalam dah buat kenyataan, hari ini ada kenyataan dengan info baru, maklumat baru, ada details baru. So nampak sangat ada tahap kecemasan. Saya sudah jelaskan sejelas yang mungkin, jadi kalau ulang di sini payahlah kan. Jadi anda scroll ke bawah, anda pergi rujuk live berkenaan, menarik. Pendek katalah, dalam seminggu dua ni semua live ni awak pergi rujuk rajin-rajin lah. Kebiasaannya live saya ni antara 9 hingga 15 minit ya. Lazimnya 10 minit lah. Okay, so rajin pergi jumpa, pergi ni lah, pergi tonton. Baik, kemudian ada isu kerajaan belum tumbang. Bila nak tumbang? Katanya pukul 3, katanya Jumaat, katanya ini, katanya itu. Okey, kata-kata ni bukan kata-kata saya. So saya nak jelaskan seperti yang saya jelaskan dalam semua live. Saya tak berjanji apa-apa. Saya cuma menyampaikan maklumat, memberi pencerahan, memberi ulasan, analisa dan sebagainya, dan keyakinan sendiri ya. Okey, yang lebih itu tak payah nak tanya saya lah. Okey, alright. So satu saya nak pesan ya kepada pihak belah-belah sana lah. Anda tahulah belah sana tu belah mana lah. Bukan hanya jangan terlalu confident, jangan harap ya orang akan dedah apa sebenarnya akan berlaku. Ya, saya lihat cara Anwar jelaskan, cuba detailkan lawatan Abang Jo, yang anda perlu rujuk ya. Saya dah komen dalam live petang tadi. Saya lihat dia sudah bukan hanya cemas, tetapi dia tidak, kecemasan tu, pemikiran dia tu tidak ke hala yang betul ya. Dia sebenarnya, saya terus terang lah, Anwar tidak tahu apa yang akan berlaku. Dia tidak tahu. Okay, so mereka lebih kepada standard lah. Anwar ni dari dulu ya, dia dah berdekad ya, 2 dekad dia hasut rakyat untuk benci kerajaan YDPA terdahulu. Dia hasut rakyat, malah dia pernah hasut rakyat untuk merusuh ala Arab Spring. Ini sejarah, ini kalau Anwar nak saman ke apa ke, silakanlah. Ini sejarah.
Dia pernah dipanggil PDRM malah, ya, apabila dia ingkari arahan dia bawa crowd ke dataran dan berucap, dan dia cerita pasal Arab Spring. So Arab Spring tu, kalau awak ingat, Arab Spring tu yang berlaku di negara Arab tu ada pertumpahan darah. Dia hasut sampai tahap tu. Memang penghasut, bagi saya lah, dia ni penghasut nombor 1 negara kalau dari sejarah, ya. Dan Rafizi pun pernah mengaku, kami sebagai pembangkang, kerja kami menghasut rakyat. So anyway, ada banyak cara Anwar boleh tumbang ataupun pentadbiran boleh berubah. Now, pentadbiran boleh berubah, salah satu caranya daripada banyak-banyak cara ialah menerusi darurat. Yang telah pun saya buat live dulu, saya dah ceritakan, malah saya dah merayu kepada Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat, kerana Yang di-Pertuan Agong sememangnya ada kuasa mutlak budi bicara dalam hal ini, walaupun tanpa nasihat Perdana Menteri. Dan ini sebenarnya telah pun saya rungkai bersama Tuan Muhammad Hanif Khatiri Abdullah dulu, ya, dalam satu sesi di mana kita perincikan kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong. So, kalau diisytiharkan darurat sebagai contoh, saya telah mencadangkan kuasa kerajaan ni, kuasa dia digantung dan digantikan dengan satu jawatan kuasa untuk mentadbir urus negara. Kerana kita sudah berada dalam krisis-krisis bersempadankan darurat. Kita sudah berada dalam situasi kecemasan bersempadankan darurat. Bila kita lihat mata wang, bila kita lihat ekonomi, bila kita lihat makanan, bila kita lihat kos sara hidup, kita sudah pun berada dalam situasi krisis, nak kata krisis, bencana, kecemasan bersempadankan darurat. Okay. Dan the way the country is going, ya, dan kegagalan kerajaan ni dalam setahun ni, damage dia, kerosakan, kebinasaan, kehancuran yang telah dibawa, untuk memulihkannya, saya tak pasti 2 dekad cukup. Mungkin 2 dekad lah. Ini adalah berdasarkan perbualan saya dengan seorang 2 pakar ekonomi. Okay. These are not normal people. Okay. Ini orang yang tersohor. So, memakan masa yang lama lah. Okay. So itu satu cara. Cara yang kedua, Anwar, seperti yang saya katakan sebelum ini, Anwar jangan fikir Abang Johari dah janji ke, dia ni dah janji ke, Zahid dah janji ke, itu kepartian. Sekarang ni Anwar perlu faham perlembagaan persekutuan. Kalau kita ikut perlembagaan persekutuan sahaja sekalipun, ada banyak cara Anwar boleh tumbang ataupun pentadbiran diganti. Kalau darurat tadi Anwar tak tumbang pun, pentadbiran boleh ditukar. Okay. Tetapi apa yang Anwar perlu faham adalah, apabila Anwar menerima sokongan 5 ahli parlimen bersatu, itu sebenarnya sudah membuktikan bahawa Anwar memahami perlembagaan persekutuan. Dalam hal sokongan kepada Perdana Menteri, tidak kira lah masa Yang di-Pertuan Agong nak melantik Perdana Menteri, mahupun sekiranya sudah ada Perdana Menteri, kemudian ahli parlimen nak tukar sokongan, apa-apa membabitkan sokongan ahli parlimen terhadap Perdana Menteri ni dalam perlembagaan persekutuan ni, dia buta parti. Perlembagaan tidak rujuk pada parti. Ya? Lazimnya, sebab dulu Barisan Nasional selalu menang besar. Jadi kita kata Barisan Nasional, parti majoriti akan tubuh kerajaan. Lazimnya. Jadi kita tanam dalam otak parti majoriti. Sebenarnya perlembagaan tak sebut parti. Perlembagaan sebut siapa ahli parlimen yang mungkin, pada hemat tuanku, mungkin dapat sokongan majoriti. Ya, ini saya dah jelaskan berulang kali. Okey. So anda tonton sampai akhir siaran ini, ada kejutan, ya. So tonton sampai akhir. So anyway, tunggu dia terujuk, perlembagaan rujuk kepada ahli parlimen. Okey, ahli parlimen. So contohnya, saya dah sebut, kalau BN contohnya dulu kan. Okey, katakan masa zaman Tun. Okey, BN selalu menang majoriti 2/3, kemudian BN beri nama kepada Yang di-Pertuan Agong.
Okey, nama mereka letak Mahathir, ataupun masa Najib mereka letak nama Najib, ataupun masa Pak Lah mereka letak nama Pak Lah. So lazimnya dulu-dulu memang nama yang diberikan akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Tetapi Agong boleh sahaja beritahu, saya tak nak nama ni, beri saya nama lain. Sebab tidak mustahil ahli-ahli parlimen majoritinya mungkin setuju jika 2-3 orang jadi Perdana Menteri. Mungkin Agong nak lantik timbalan Presiden UMNO sebagai Perdana Menteri, ya, sebab pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, orang tu mungkin mendapat sokongan majoriti. Kemudian orang yang dilantik tu perlu membuktikan keabsahannya apabila Dewan Rakyat bersidang. Dan ini berlaku bila? Ini akhirnya berlaku selepas PRU 15. Lepas PRU 15, walaupun Perikatan Nasional hantar 115 akuan bersumpah, tetapi Agong tetap melantik Anwar. So pada hemat Seri, boleh tak? Boleh. Walaupun ada akuan bersumpah, boleh. Sebab pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, Anwar mungkin dapat sokongan majoriti. Mengapa Anwar Agong pilih Anwar walaupun perikatan dah tunjuk bukti? Itu Agong tidak perlu jelaskan. Walaupun kelazimannya ianya tidak pernah berlaku, tapi Agong tidak perlu jelaskan. So kita hanya boleh teka. Mungkin Agong berpendapat, ya, perikatan ada bukti sokongan majoriti, tetapi perikatan ada 74 kerusi, pakatan ada 81 kerusi. Kemudian ada macam-macam cerita berkenaan dengan ada perjanjian dalam UMNO lah, akuan bersumpah UMNO ni lah itulah. So Agong tak nak pening. So jadi dia merujuk pada parti mana yang ada majoriti. Kemudian pada hemat Seri Paduka Baginda Tuanku, Anwar mungkin mendapat sokongan majoriti, maka dilantik Anwar lah. Akhirnya Anwar terpaksa membuktikan keabsahannya bila Dewan Rakyat bersidang, dan dia berjaya membuktikan keabsahannya kerana ahli parlimen, walaupun pada awalnya lepas PRU 15 mereka tidak menyokong Anwar, tetapi bila dah jadi, lazimnya ahli parlimen ni kadang-kadang boleh berubah fikiran. So itu terjadi dalam kes Anwar. So Agong ada kuasa budi bicara yang banyak yang anda tidak tahu. Ada yang saya dah jelaskan, ada banyak lagi yang anda tidak tahu. Dia boleh isytihar darurat, dia boleh pilih Perdana Menteri ikut suka dia, nak bagi bukti apa hang bagi, dia boleh ikut suka dia. Dia pilih Perdana Menteri yang pada hemat dia, hemat tuanku, mungkin mendapat sokongan majoriti. So anyway, Anwar memikir, ya, berkenaan dengan parti, ya. Dia cerita kat kita, Abang Jo datang, dia nak ni. Kita jangan fikir pasal parti. Sekarang ni bila Anwar terima sokongan 5 ahli parlimen bersatu, Anwar menunjukkan kepada kita dia faham perlembagaan, bahawasanya walaupun parti itu bersatu, dasar dia adalah untuk menentang Perdana Menteri, tetapi jika ahli parlimen parti itu melanggar dasar parti dan menyokong juga Perdana Menteri, mereka tidak boleh dikenakan tindakan apa-apa oleh Dewan. Mereka tidak boleh dipaksa kosongkan kerusi Dewan walaupun ada akta anti lompat parti. Dan jangan lupa ahli-ahli parlimen bersatu tu tidak keluar dari bersatu. So selepas itu bersatu pecat mereka, sekalipun mereka tak payah kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Jadi Anwar telah menunjukkan dia faham. Kalau dia faham benda tu, dia juga perlu faham bahawa jika ahli parlimen bersatu boleh sokong dia, ahli parlimen kerajaan boleh sokong pembangkang. The same concept, the same principle applies. Walaupun parti, mana-mana parti dalam kerajaan sudah pindah perlembagaan parti untuk diselaraskan dengan akta anti lompat parti sekalipun, ya, ahli-ahli parlimen dalam blok kerajaan dia boleh ubah sokongan. So ini terbukti apabila Anwar terima sokongan 5 ahli parlimen bersatu yang melanggar dasar parti. So katakan Zahid kata kepada Anwar, don't worry, UMNO akan tetap beri sokongan kepada anda. Okay? Tetapi bila Zahid berkata demikian, ada tak anda nampak ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional? Tak ada. Sebab majoriti ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional sudah tidak lagi boleh terima Zahid. Ya, so jika esok mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dasar parti, iaitu menarik sokongan terhadap Anwar,
Okey, Zaid nak pecat, mereka pecat lah. Tetapi tidak perlu mereka kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Okey. Dan benda ni juga terpakai untuk Sabah dan Sarawak. Jadi kalau Anwar nak tanya Abang Jo ke, Abang apa ke, tanyalah. Tetapi ahli-ahli parlimen dalam GPS contohnya boleh buat keputusan sendiri. So banyak cara. Anwar jangan terlalu yakin. Sebab Anwar sendiri sudah faham Perlembagaan Persekutuan bahawa yang menentukan kerajaan stabil atau tidak, yang menentukan kerajaan terus kekal atau tidak adalah ahli parlimen sebelum keputusan akhir dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Faham tak? Okey. Faham tak? Yang menentukan, Perdana Menteri kekal atau tidak adalah ahli parlimen. Dan keputusan akhir siapa yang akan jadi Perdana Menteri baru ialah pada Yang di-Pertuan Agong. Okey. Dan apa sekalipun, saya tak percaya sepatah pun cakap Anwar berhubung dengan apa yang terjadi dalam perjumpaan dia dengan Abang Jo. Sebab Anwar ni terlalu kuat bohong, terlalu kuat menipu, banyak bukti. So better kita dengar daripada Abang Jo dengan sendiri. Tetapi seperti yang saya kata, apa jua cakap Abang Jo, it's all about ahli parlimen. So ini dua cara yang telah saya berikan bagaimana pentadbiran mungkin ubah. Ada banyak lagi cara. Adakah saya perlu jelaskan cara-cara lain? Not for the moment. Saya ni orangnya baik. Saya kongsi banyak maklumat, saya kongsi banyak cerita, saya buat banyak pencerahan, saya buat banyak ulasan, saya buat banyak analisa. Tapi baik tu ada hadnya. Saya tidak sekali-kali akan bantu Anwar dengan mendedahkan sesuatu yang mungkin akan menyebabkan apa jua perancangan ke arah mengembalikan keadaan negara ke landasan yang betul ni terganggu gugat. So cuma saya nak sampaikan di sini ada banyak cara. Ada banyak cara. Dan sekarang ni mereka ni dah cemas. So tak payah keluarkan kenyataan. Saya selalu nasihatkan Anwar tak payah keluar banyak-banyak kenyataan. Kenyataan demi kenyataan demi kenyataan tak payah. Kita bersabar, kita tunggu dan lihat. Kita bersabar, kita tunggu dan lihat apakah akan ada buat pertama kali dalam sejarah sekumpulan ahli parlimen dari parti-parti tertentu, bukan seluruh parti, dari Sarawak, dari Sabah, dari UMNO, dari PKR malah, atau adakah Yang di-Pertuan ini akan menjadi langkah Yang di-Pertuan Agong? Saya tidak ingin cerita lebih dari itu. Cuma ada banyak cara. Anda perlu faham Perlembagaan Persekutuan dan jangan sekali-kali pandang ringan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Okey. So itu sahaja saya nak jelaskan sebab ada saya terima mesej-mesej lah. Jangan mimpi lah ada orang jangan ni lah jangan tu. Sebenarnya saya tak janjikan apa-apa. Saya tak kata sesuatu akan terjadi atau tidak akan terjadi. Itu bukan matlamat saya. So bila saya beri penjelasan, pencerahan and all that, saya sendiri mengaku walaupun saya yakin something is going to happen very very soon, tapi saya juga nak tunggu dan lihat. Okay? So tak payah buang masa mesej saya. Okay? Kalau saya ada maklumat sekalipun, saya tak akan dedah. Sebab kalau saya dedah, bodoh lah. Okay? So kita cuma tunggu dan lihat. So cuma saya nak beritahu satu je. Pakar persepsi pun Anwar Ibrahim. Kalau dulu dia kata I have the numbers, I have the numbers, I have the numbers. Pernah tak dia ada numbers? Dia tidak pernah ada numbers. Kemudian dia kata kita besok akan tumbang, kita nak jadi kerajaan. Ada tak jadi? Tak jadi. So bila sesuatu tidak menyebelahi dia, dia akan timbulkan persepsi yang bertentangan untuk cuba kelirukan orang, kelirukan ahli parlimen. Dulu dia kata I have the numbers, I have the numbers. Kemudian orang-orang Zahid pergi cuba kumpul akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen. Sebab apa? Ahli-ahli parlimen akan fikir betul lah Anwar have the numbers, so lebih baik saya tanda tangani. Kalau saya tak tanda tangani surat perjanjian sekarang, nanti saya tercicir. So dia nak galakkan ahli parlimen tanda tangani. So dia tipu, I have the numbers, I have the numbers. Dia tak pernah ada numbers. Malah lepas PRU 15 pun sebenarnya dia tidak diterima Sabah dan Sarawak. Dia tidak diterima oleh majoriti dalam BN. Okay.
Dia memang raja persepsi. So semestinya kalau saya Anwar, berdasarkan pemahaman saya terhadap siapa itu Anwar Ibrahim, berdasarkan sejarah, dia akan timbulkan persepsi, oh Abang Jo datang jumpa, dia cakap ini, dia cakap itu, tapi buat dua statement. Statement semalam lain, statement hari ini lain, ada detail baru, ya. Kita tak minat apa yang Anwar cerita, kita nak dengar apa yang Abang Jo cerita. Kita kemudian tunggu dan lihat, ya. So itu nasihat saya kepada anda semua jugalah. Tak payah nak mesej saya kalau mereka yang sangsi ke apa. Kalau saya telah mendakwa sesuatu akan terjadi time ni, hari ni, besok ke, lusa ke, baru anda boleh sangsi. Saya tak pernah buat dakwaan itu. So tak payahlah nak sangsi ke, nak hantar mesej, tak boleh lah, you know, don't waste my time, ya. So harap-harap penjelasan ini sedikit sebanyak dapat mengubati rasa tak sabar anda buat seketika. Kita sabar je, kita tunggu dan lihat. Sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.